Meneruskan rang Undang-Undang Enactment Bekalan Air Sabah Pindaan 2022. Pindaan itu dicadangkan bagi memperkukuh dan memperkasa peruntukan perundangan termasuk kuasa penguatkuasaan serta menambah baik mutu perkhidmatan bekalan air sedia ada. Pindaan tersebut dibentangkan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin dan dibahaskan oleh 3 adun. Menurut Datuk Bung, pindaan enactment itu dilakukan bersama-sama dengan peraturan-peraturan bekalan air Sabah 2022 bagi menambah baik keperluan dalam aspek teknikal dan operasi Jabatan Air Negeri Sabah berkuat kuasa 18 April 2022. Terdahulu 2 RUU lain turut diluluskan, iaitu RUU Enactment Kerajaan Tempatan Pindaan 2022 serta RUU Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2022 yang dibentangkan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Bagi RUU Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2022, ia bertujuan mengawal selia sisa pepejal terkawal dan pembersihan awam berkuat kuasa pada tarikh ditetapkan kementerian. Manakala bagi RUU Enactment Kerajaan Tempatan Pindaan 2022 pula bertujuan memindah Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 yang mula berkuat kuasa pada 18 April 2022. Ketiga-tiga RUU yang diluluskan tidak mempunyai implikasi kewangan kepada kerajaan negeri. Kerajaan Sabah kekal bertegas untuk tidak mengiktiraf tuntutan warisan Kesultanan Sulu terhadap negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, rakyat Sabah telah memilih untuk bersama-sama membentuk negara Malaysia berdaulat yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kerajaan negeri tidak pernah dan tidak akan mengiktiraf tuntutan Kesultanan Sulu ke atas negeri Sabah. Itu jelas. Jadi mengenai cadangan penyelesaian secara tuntas, itu terpulang kepada kerajaan persekutuan. Jadi bagi negeri Sabah, semua di sini saya yakin telah pun ataupun mempunyai pendirian yang jelas dan tegas. Ketua Menteri menyatakan demikian ketika menggulung perbahasan ucapan dasar yang di-Pertuan Negeri dalam persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu katanya berdasarkan laporan awal Banci Penduduk dan Perumahan Sabah tahun 2020, seramai 810,443 penduduk negeri ini bukan warga negara dan ia mewakili 23.7% daripada keseluruhan 3,418,785 penduduk Sabah. Usaha akan diteruskan untuk menangani isu berkaitan pendatang asing yang berlarutan sejak sekian lama. Ini termasuk menubuhkan jawatan kuasa khas peringkat kabinet dipengerusikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan pada 16 Februari lalu. Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui program bekalan elektrik luar bandar BELB menyasarkan liputan bekalan elektrik Sabah mencapai 99% menjelang tahun 2025. Pembantu menterinya Samad Jamri berkata kementerian sedang giat mengenal pasti kampung yang tidak mempunyai bekalan elektrik. Memberi keutamaan kepada kampung-kampung yang langsung tidak mempunyai bekalan elektrik. Maklumat-maklumat kampung yang tidak mempunyai bekalan elektrik ini diperolehi melalui sistem profil kampung pejabat daerah yang akan diserahkan kepada Sabah Electricity Sdn Bhd SSB. Beliau menjawab soalan adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin mengenai usaha KPLB memastikan program BELB berada di landasan dalam persidangan DUN Sabah ke-16. Setakat ini, 66 kampung melibatkan 982 rumah di Nabawan dan 111 kampung melibatkan 5,345 rumah di Keningau dikenal pasti belum mempunyai bekalan elektrik dan akan dimasukkan dalam program BELB. Dalam perkembangan lain, kerajaan negeri bersetuju melanjutkan tempoh penangguhan pembayaran Cukai Jualan Negeri CJN bagi perniagaan komoditi perikanan yang dibawa keluar dari Sabah sehingga 30 Jun ini.
Menurut Pembantu Menteri Kewangan Jasni Daya, perinciannya akan diumumkan kelak. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan Adun Tanjung Kapur, Chong Chen Bin, Adun Ilapura, Kelvin Chong dan Adun Sri Tanjung, Justin Wong. CJN dikenakan ke atas syarikat terlibat komoditi perikanan yang dibawa keluar dari Sabah bertujuan memastikan bekalan tempatan kekal mampan berikutan aduan kurangnya ikan bernilai tinggi untuk kegunaan dalam negeri. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela digesa sentiasa siap siaga menggalas tugas dengan penuh integriti. Ini termasuk sedia bekerjasama dengan agensi lain dalam menjaga keselamatan negara. Ketua Pengarah Rela Datuk Yahya Sulaiman berkata, Rela merupakan antara pasukan keselamatan yang sering terlibat dalam pelbagai program terutama sewaktu tempoh pandemik ini. Rela bersedia untuk membantu mana-mana juga agensi bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat serta keselamatan akan terus terjamin. Rela bersedia untuk membantu. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Perjumpaan Anggota Rela Tenom di Pusat Hikmat Komuniti Rela PKKR Saga Mukim Entabuan Tenom. Mengenai lawatan kerja Datuk Yahya ke setiap daerah seluruh negara, jelasnya ia bagi menyantuni anggota di lapangan dan mengetahui sebarang permasalahan dialami mereka. Beliau mengingatkan anggota rela agar tidak menyalahguna kuasa demi kepentingan peribadi, sebaliknya sentiasa mengutamakan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Jumlah penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Datuk Muhammad Dun Banir Beaufort kekal 43 orang. Menurut kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, ia melibatkan 14 keluarga dari kampung swasta. PPS berkenaan mula dibuka pada Isnin lepas sebagai persediaan menghadapi bencana banjir berikutan hujan berterusan sejak beberapa hari lalu. Proses pemindahan penduduk dijalankan pada Selasa lepas. Sementara itu kenyataan sama turut menyebut seramai 653 mangsa daripada 115 keluarga masih berada di 3 PPS daerah Tawau akibat kejadian kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Tawau pada 17 Mac lepas. Inisiatif berterusan kerajaan mengadakan program jualan keluarga Malaysia PJKM dilihat sangat memanfaatkan rakyat. Ini kerana ia membuka peluang untuk pembelian barangan keperluan dengan harga lebih rendah. Ketika tinjauan RTM di Penampang, orang ramai memberitahu mendapat penjimatan ketika membuat pembelian melalui PJKM. Most of the other things like household goods, we normally don't look at the discount lah. If I come here, if I get discount, I buy. Yes, definitely, it's definitely good lah. Diskon tu okey lah kalau bagi saya okey lah. Kenapa bagus okey? Ya murah sikit lah. Pada penjimatan lah itu. Membantu juga lah. Ya, kalau saya lah membantu lah. Dari aspek apa? Dari aspek itu apa ini? Penjimatan lah. Nah, kalau ini disokong lah. Sebab dia untuk semua juga lah. Kan? Untuk penjimatan tu bagus lah. Bagi pendapat saya, jualan ni memang bagus lah. Sekarang kita dalam era pandemik ni. So, kos hidup pun tidak menentu. So, dengan ada diskaun-diskaun ni dapat membantulah keluarga yang kurang berkemampuan tu. Sementara itu, Wakil Pasaraya yang terlibat dalam PJKM memberitahu sentiasa bersedia memberi kerjasama dalam program seumpama. Berjalan dengan lancar lah dan rata-rata memang ramai juga pelanggan yang datang ke sini. Lebih kurang 20 item iaitu termasuk bahagian sayur-sayur, buah-buah dan juga bahagian yang makanan. Frozen pun kami ada buat juga. Baik, sekian perkembangan dari Sabah. Teruskan bersama Berita Wilayah untuk perkembangan dalam negeri. Saya Rita Alusius Malik kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rita. Dengan